Kalau kita bercakap mengenai apakah bantuan yang diberikan oleh pihak kerajaan mendepan untuk pengusaha ataupun bagi mereka yang terlibat dalam bidang perniagaan, sebenarnya ada banyak, dan salah satu usaha juga yang dilakukan oleh pihak NGO ataupun persendirian ini, ada satu lagi aplikasi untuk anda iaitu eDesa, sebuah aplikasi marketplace untuk memasarkan produk dan juga perkhidmatan IKS. Bersama dengan saya untuk menerangkan lebih lanjut mengenai eDesa ini ialah Encik Saiful Zahrin Zakaria, penyelaras eDesa, dan juga Puan Fadila Azmi, penyelaras eDesa. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum. Okey, macam saya katakan tadi, banyak sebenarnya program, inisiatif dan juga insentif yang diberikan oleh pihak kerajaan untuk membantu pengusaha dan juga peniaga yang terkesan akibat COVID-19. Tidak kurang juga orang perseorangan, syarikat swasta dan juga NGO seperti ini, eDesa ini. Tapi mungkin terlebih dahulu kita nak terangkan apakah sebenarnya itu eDesa dan juga bagaimana sebenarnya boleh tercipta aplikasi ini. Okey, eDesa adalah sebuah aplikasi marketplace yang untuk memasarkan produk-produk IKS Malaysia sahaja, bersifat tempatan dan memberi keuntungan kepada orang kita. eDesa dengan tagline produk orang kita, yang maksud dibangunkan oleh orang kita, pakar kepakaran anak tempatan, untuk penjual orang kita, dan memberi yang fokus kepada pemasaran produk orang kita saja. Maksudnya produk IKS di dalam Malaysia. Okey, dia tidak bukan sahaja produk tapi perkhidmatan juga ada. Mungkin boleh ceritakan bagaimana sebenarnya boleh terciptanya idea dan juga konsep untuk eDesa ini. Okay, terima kasih Syafika. Okey, sebenarnya eDesa ni tercetus masa PKP. Okey, pada PKP yang lalu kita semua terkesan. Bermula pada April, masa tu Bazar Ramadan. So eDesa bermula di situlah, di daerah Padang Terap. Jadi kita membuat eDesa Bazar. Pada ketika itu eDesa ni lebih fokus kepada Bazar Ramadan. So kemudian selepas pada tu eDesa ni dikembangkan di utara. Kemudian seterusnya dilancarkan di peringkat nasional pada 21 Februari yang lalulah oleh YBN Menteri KPLB Datuk Seri Mahathir Khalil. Dan alhamdulillah sejak eDesa dilancarkan pada 21 Februari yang lalu, kita disertai oleh hampir 1,000 peniaga-peniaga IKS, dan juga kita di eDesa dah ada hampir 2,000 produk di eDesa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey. Bila bercakap mengenai platform e-dagang ini, banyak lagi sebenarnya platform-platform yang lain. Jadi keistimewaan eDesa berbanding platform yang lain bagaimana? Okey, keistimewaan platform eDesa ni, ia tercetus idea dari daerah Padang Terap. Okey. Aplikasi ini dibangunkan ataupun programmernya adalah sifat anak tempatan. Orang kita. Okey. Kita bermula daripada kosong dia punya pembangunannya lah. Dan kita berharap ia akan menjadi satu-satunya marketplace yang hanya fokus kepada produk IKS Malaysia saja. Okey. Mungkin Puan boleh tunjukkan juga macam mana sebenarnya penggunaan aplikasinya dan juga bagaimana untuk membantu usahawan memasarkan produk dan juga perkhidmatan mereka. Ya. Sebenarnya di eDesa kita dah sebenarnya eDesa tampil dengan 6 ciri penting sebenarnya. Okey. Di eDesa kami satu-satunya marketplace yang mana kita hanya fokus kepada produk dan perkhidmatan IKS lah. Okey. Kemudian yang kedua, eDesa menyertai eDesa ni dia percuma je, 100% percuma. Sebab kita faham peniaga-peniaga IKS kita ni bukanlah mempunyai modal yang besar. So untuk sertai eDesa just masuk percuma, kemudian kita cuma mengambil fee ataupun perkhidmatan serendah 3% je. So contohnya kalau macam produk tu RM10, kita cuma ambil 3% saja. 3%? Ya, 3% saja. Maksudnya kalau dalam duit dalam 3% sajalah. So sangat rendah lah. Kemudian kita juga eDesa ni kita boleh berniaga. Kalau tuan-tuan kalau peniaga-peniaga kita menjual secara borong pun kita benarkan, secara runcit pun boleh. Kemudian yang paling best sekali dialah yang paling dia bayaran balik kepada penjual tu cuma 3 hari selepas pada produk tu diterima oleh pembeli. So selepas pada 3 hari kita di eDesa dah pulangkan balik. Dan yang paling penting sekali, eDesa datang dengan bimbingan. Satu-satunya marketplace yang ada bimbingan. Kan dibimbingan oleh pihak eDesa sendirilah. Bimbingan dari sudut apa tu? So eDesa melalui KPLB kita mendapat sokongan yang amat baiklah. Alhamdulillah kita mendapat sokongan daripada KPLB. Kita merangka satu program yang dinamakan Desa to Global. So program Desa to Global ni, matlamat utama program Desa to Global adalah untuk memaksimalkan akses pasaran peniaga-peniaga luar bandar ke luar daripada luar bandar.
So masa ke global lah. So that's why nama dia Desa to Global. Dan program ni kami buat dilaksanakan di bawah agensi-agensi di bawah KPLB dan disertai oleh usahawan-usahawan luar bandar lah. Dan fokus kita yang berbezanya program bimbingan kita dengan program bimbingan lain sebab di IDESA program bimbingan kami 70% adalah praktikal. So memang kita praktikal. So antara program-program bimbingan kami yang paling mendapat sambutan kita adalah macam mana kita nak ambil gambar cara menggunakan handphone je. So yelah, kalau gambar kabur-kabur tu macam mana nak nampak produk kita kan? So, ambil gambar, kemudian daripada gambar tu kita ajar macam mana nak buat poster, simple poster, kemudian macam mana nak buat video, simple video lah. Kemudian kita bantu dia macam mana cara nak pasarkan di media sosial kan. Kita bagi bimbingan lah. Kemudian yang paling best sekali kita ajar memang ini tak terjangkau di angkal pun. Pada peringkat awal kita menjangkakan program ni memang orang cerita pun kita orang gelak sebab apa, kami di IDESA kami mengajar usahawan IKS ni cara membungkus. Cara membungkus pasal. Packaging tu. Yes. Bukan packaging macam mana nak tak pasal raya tak. Packaging macam mana nak post ke. Nak post ke pembeli lah. Betul. Sebab kita faham. Peniaga-peniaga IKS salah satu ketakutan dia. Yang pertama sekali dia takut barang dia contohnya kalau dia hantar kuih sampai tepung. Hancur berderai. Kan? Kalau dia hantar kepek sampai seredak. Allah. Ya, kan. Jadi orang kata dah lah, orang kata dia punya margin keuntungan dia tu kecil. So that's why lah kami di IDESA kami merangka teknik paling asas sekali yang basic supaya orang kata sebab kita tak payah bercakap yang sampai orang kata sebab kami faham, sebab kami juga peniaga IKS kan, developer kami pun kami di golongan IKS, jadi kami faham apa sebenarnya keperluan asas yang diperlukan oleh peniaga-peniaga IKS kita ni. Okey. Itu sebenarnya yang paling penting sebenarnya. Asas untuk perniagaan 4P itu tadi. Product, price, place dan juga promotion. Bercakap mengenai produk tu kalau packagingnya tak betul, memang orang akan komplain beli sekali tu je lah, boleh campur review dia nanti. Produk ini macam ni macam ni. Itu memang boleh akan menjejaskan perniagaan sebenarnya. Jadi ini merupakan salah satu inisiatif yang cukup baik daripada pihak IDESA sendiri. Okey, selain daripada itu modul yang diajar kepada peniaga-peniaga. Bagaimana lagi sebenarnya IDESA ini boleh membantu IKS ini untuk mengembangkan lagi produk mereka? Okey, IKS ni bila kita bantu dengan untuk usahawan ni, kita membantu mereka dari segi orang panggil biarlah jerung berenang jerung, bilis berenang bilis. Jadi biarlah orang akan fokus bila untuk membeli produk-produk IKS ni di dalam platform IDESA saja. Sebagaimana kita memikirkan tempat yang lain untuk mencari produk IKS ni, biarlah hanya membeli di IDESA. Nak cari belacan, nak cari budu, nak cari rempeyek, hanya di IDESA. Maksudnya kalau kita nak lawan pun kita lawan yang setara dengan kita lah. Betul. Jangan kita jual belacan nak lawan dengan kaviar pula. Itu tak kena, tak boleh. Tak kena tempat kat situ dengan harganya. Sebab kita boleh bayangkan IKS ni dengan harganya pun harga kepatutan dan juga mampu milik kan. Semua boleh membelinya. Okey, bercakap mengenai IDESA ini juga, apa di antara kategori usahawan yang layak untuk menyertai IDESA? Okey, kami sebenarnya semua usahawan peniaga boleh masuk join IDESA. Okey, tetapi di IDESA kami sebenarnya di IDESA kami ada dua taraf peniaga, seolah macam preferred seller lah. So yang seller biasa ni siapa-siapa pun boleh join, so tak ada masalah. Tapi kami di bahagian preferred seller iaitu di mana usahawan yang kami bagi bimbingan. So yang ni kami meneraikan beberapa ciri lah. Yang pertama sekali dia mestilah pemilik, pengeluar ataupun penjual produk IKS. Itu yang memang kita punya orang kata kita punya polisi lah. So kalau bukan jual produk IKS tak boleh masuk. Syarat wajib dia. Syarat wajib. KPI kita. Okey. Yang kedua mestilah kawasan tu mestilah ada internet yang stabil lah sebab kita memang kan 100% online kan. So kalau tak ada internet problem lah kita orang kan. Kemudian yang ketiga kan kita pun kita tak ada tetapkan banyak lah, kita cuma macam kita nak siapa-siapa yang join IDESA ni kita sama-sama membangunkan IDESA. Sebab bagi kami IDESA ni bukan hak milik kami atau hak milik siapa. IDESA ni adalah hak milik IKS. So kalau berjaya IDESA ni IKS kita pun boleh memasarkan produk dia orang bukan setakat di Malaysia tapi di luar Malaysia juga. Kan. Dan seterusnya
patuh dengan polisi kita lah. Sebab polisi kita senang je. Yang pertama sekali, penjual mesti ada IC ataupun SSM Malaysia. Yang kedua, mesti patuh jual produk atau perkhidmatan IKS Malaysia sahaja. So kalau bukan itu, kita tak benarkan di e-Desa. Okey, cukup mudah sebenarnya syarat dia. Tak renyah lah orang kata. Memang sesuai lah kalau kita nak kaitkan dengan IKS. Sebab IKS ni kadang-kadang dia tak nak beralih arah ni kerana banyak dokumentasi yang diperlukan. Jadi disebabkan perkara-perkara ini mudah, jadi saya rasa lebih ramai yang akan tertarik dengan platform e-Desa ini. Setelah platform ini dilancarkan dah daripada bulan 2 hari itu kan, kalau dilihat daripada segi mata kasar sebenarnya, pasaran mana yang sebenarnya IKS belum ceburi atau pelopori? Masih lagi orang kata blue ocean lagi. Kita tak nak red ocean ni. Kalau jual goreng pisang, semua goreng pisang. Yang mana satu tuan? Itu. Okey, Puan. Expert di sini ya. Okey, Puan. Okey, pasaran produk-produk kita kan, kebanyakan produk IKS kita ni dia masih macam sebab bantuan kerajaan banyak. So sebenarnya produk-produk IKS kita ni masih di kelompok di situlah. Maksudnya dia belum boleh keluar ke pasaran luar. Sebabkan oleh banyak kos lah kan. So dia orang ni tak boleh bersaing di luar sebab ada beberapa kekangan. So that's why lah e-Desa, sebelum kami buat e-Desa pun kami dah kaji apa keperluan sebenarnya, apalah masalah diorang ni kan. So antaranya adalah itulah kita nak kita punya produk kita ni bila keluar mesti apa bimbingan yang perlu. Okay? So macam dengan produk macam contohnya macam bukan, kita tak payah fikir jauh lah, kita tak payah fikir sampai luar negara. Kita fikir yang contohnya macam contoh Syafiqah beritahu tadi lah, macam belacan. Contoh industri belacan kan. Contohnya akses nak dapat belacan di Kuala Lumpur ni pun payah. Faham tak? Bukan payah dari segi macam mana, payah nak dapat yang betul-betul daripada IKS kita. Yang daripada kilang besar banyak. Sebab sekarang ni isu daripada peniaga-peniaga yang di rumah ni, yang di bengkel-bengkel kecil ni. So yang ni lah di luar bandar yang mana usahawan ni tak boleh nak akses ke pasaran. So that's why lah e-Desa come out, kita buat fokus kita kepada produk-produk IKS dan kita nak bimbing dia orang ni supaya produk dia orang ni bukan setakat boleh pasarkan di kampung dia orang je. So boleh akses keluar. Kan? Bukan setakat contoh kopok lekor. Bukan setakat orang kita di KL. Kita teringin nak makan kopok lekor Terengganu, ori Terengganu, betul tak? Kan? Jadi kita nak, tapi melalui e-Desa kami memang pastikan memang dia orang tu memanglah produk e-Desa, maksudnya produk desa dan produk orang kita. So tak payah risaulah kalau kata tak ada produk halal ke apa kan. Sebab seminimum macam tu sekali. Okey, untuk di akhir slot ini mungkin boleh beritahu kepada penonton Selamat Pagi Malaysia bagaimana sebenarnya untuk muat naik aplikasi ni, bagaimana untuk muat turun aplikasi? Okey, muat turun kalau dari segi Android tu dah boleh download di Play Store. Dan untuk yang iOS ni kita masih menunggu kelulusan daripada App Store lah. Okey, jadi sebenarnya dah boleh download lah sekarang ni. Aplikasi e-Desa ni. Terima kasih banyak-banyak saya nak ucapkan kepada Encik Saiful Zahrin Zakaria dan juga Puan Fadila Azmi kerana sudi berkongsi dengan kita mengenai satu aplikasi yang cukup menarik ini, e-Desa. Begitu mudah sebenarnya cara untuk anda mendaftarkan diri. Jadi yang penting IC, SSM dan juga jual produk IKS. Sebab kalau belacan tu banyak belacan kita nak. Belacan Sabah lain, belacan Melaka lain, belacan Kelantan lain. Jadi gunalah platform ni untuk jual produk anda. Terima kasih banyak.